This Jangan meeting ketawa. is being recorded. Selamat petang kepada Dr. Muhammad Saiful bin Muhammad Syukur dan kepada semua. Pada hari ini, kami Kumpulan 1 akan membentangkan kerja kami iaitu penipuan atas talian online scamming. Okey, saya mulakan pembentangan kami dengan memperkenalkan ahli-ahli Kumpulan 1, iaitu pertama saudara Azri Henry Song, yang kedua saudara Cyril Jahumin, yang ketiga saudara Darius Molipat, yang keempat saya sendiri Fazli Rahim bin Kiswaili, seterusnya saudari Jennifer Elda Marais, saudara Rexford Godfrey, dan juga saudara Muhammad Zulfikar bin Rafi. Okay, seterusnya saya akan menjemput saudara Darius untuk membentangkan jenis-jenis penipuan atas talian. Dipersilakan saudara Darius. Oke, terima kasih ya Saudara Fazli. Saya teruskan untuk pembentangan kumpulan kami, yaitu jenis-jenis penipuan di atas talian. Oke, penggunaan teknologi komunikasi yang saban hari ini semakin canggih, di mana ia belum tentu dapat melindungi penggunanya daripada menjadi mangsa penipuan di atas talian oleh scamming. Scammer ini memang licik. Mereka ini sanggup buat apa saja demi untuk mendapatkan uang yang mudah lah. Oleh itu kurangnya pengetahuan dan kematangan ini, penggunaan teknologi ini, pengguna yang lalai akan mudah terpedaya dengan kelicikan hela penjenayah skema inilah. Oke, berikut adalah jenis-jenis penipuan atas talian yang dibincangkan dalam artikel kami, yaitu terdapat 4, yaitu nomor 1, sindiket panggilan palsu atau Macau scam. Yang keduanya love scam. Yang ketiganya pinjaman tidak wujud. Dan yang terakhir pembelian atas talian. Seterusnya saya serahkan kepada Saudara Fazli. Terima kasih. Terima kasih Saudara Darius. Baiklah, untuk seterusnya saya menjemput Saudara Rexler untuk membentangkan mengenai statistik case. Dipersilakan. Terima kasih rekan saya Fazli. Saya Rexler akan mewakili kumpulan saya Kumpulan 1 untuk membentangkan statistik case bagi case-case penipuan atas talian. Yang pertama sekali adalah Macau scam. Statistik kita mendapati bahwa pada tahun 2019 terdapat 2.466 case Macau scam, dan jika kita dapat lihat pada jadwal pada tahun 2020 terdapat pengurangan case yaitu 1.738 case. Dan jika kita lihat daripada jadwal di bawah, kita dapat lihat 3 negeri tertinggi yang merekodkan case Macau scam tertinggi di Malaysia, yaitu Selangor, Kuala Lumpur, dan Johor. Seterusnya kita pergi kepada love scam. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 1.535 case, dan pada tahun 2020 terdapat peningkatan case yaitu sebanyak 1.582 case. Dan setakat April 2021, kita sudah mencecar sebanyak 549 case untuk love scam. Dan seterusnya kita pergi kepada penipuan pembelian atas talian. Statistik kita juga mendapati bahwa pada tahun 2019 kita mempunyai case sebanyak 3.516 case. Dan pada tahun 2020 terdapat juga peningkatan yaitu kepada 5.845 case. Dan sehingga Jun 2021, kita dapati case kita sudah mencecah pada 4.364 case. Dan terakhir sekali yaitu pinjaman tidak wujud. Setakat tahun ini, 36 individu telah ditahan atas kesalahan membuat permohonan pinjaman pribadi tidak wujud yang sudah mencecah sebanyak 4,7 juta menggunakan dokumen palsu. Sekian saja daripada saya serahkan kembali kepada Saudara Fazli. Terima kasih Saudara Rexler. Bagi seterusnya, saya menjemput Saudara Zulfikar
untuk membentangkan mengenai golongan sasaran. Dipersilakan. Terima kasih Cik Fazli. Untuk golongan sasaran, penipuan dalam talian berlaku kepada siapa saja daripada golongan profesional hinggalah kepada kelompok pesara kerajaan, petani, kaki tangan kerajaan dan swasta, termasuk juga warga emas dan pelajar. Mereka yang menjadi mangsa penipuan ini kebanyakannya tidak mempunyai pengetahuan mengenai teknik penipuan atas talian. Mereka ini tidak pernah didedahkan dengan langkah mengelakkan diri daripada terjerumus dalam penipuan ini. Bagi contoh kes melibatkan love scam, penipuan jenis ini mensasarkan golongan yang dibelenggu kesenian seperti golongan bujang, lanjut usia, janda dan duda. Suspek akan menggunakan kata-kata manis untuk memikat bakal mangsa sehingga wujud perasaan percaya kepada suspek. Tidak dinafikan bahawa mereka yang terdesak dari segi kewangan turut menjadi mangsa penipuan atas talian, terutama bagi kes-kes penipuan pinjaman tidak wujud. Sekian dari saya. Mula kepada Cik Fazli. Terima kasih Saudara Zulfikar. Seterusnya saya menjemput Saudari Jennifer untuk membentangkan mengenai modus operandi. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Fazli. Saya akan membentangkan tentang modus operandi. Antara modus operandi yang dapat dinyatakan di sini adalah panggilan palsu. Panggilan palsu biasanya terjadi apabila suspek mengaku bahwa dia sebagai seorang badan anggota kerajaan, contohnya sebagai Bank Negara, Wakil Mahkamah atau PDRM. Biasanya situasi yang digunakan adalah contohnya pinjaman hutang bank atau bank import yang bermasalah cukai sehingga berhala dan menyatakan bahwa barang tersebut tersangkut di custom. Situasi ini akan menyebabkan mangsa menjadi panik dan segera hendak menyelesaikan masalah tersebut dan menyebabkan pembayaran pendahuluan terjadi. Seterusnya adalah love scam. Love scam juga dikenali sebagai romance scam. Love scam terjadi apabila suspek mengenal mangsa melalui social media, contohnya Facebook, Instagram, dan suspek menggoda pemangsa sehingga meminta bayaran awal untuk bukti cinta terhadap mereka berdua. Salah satu kes adalah juga suspek menjanjikan tentang contohnya sesuatu barang kemas yang tersekat di custom dan sehingga membuatkan mangsa tersebut untuk membayar barang pendahuluan tersebut. Tetapi mangsa akan sadar bahwa beliau tertipu apabila barang tersebut tidak kunjung tiba. Modus operandi yang ketiga adalah pinjaman tidak wujud. Pinjaman tidak wujud biasanya terjadi apabila suspek menawarkan pinjaman pribadi yang mempunyai syarat yang mudah. Contohnya membayar uang pendahuluan awal, contoh duit setem, insurance, dan lain-lain. Seterusnya, pembelian atas talian. Pembelian atas talian biasanya terjadi apabila urus niaga tanpa bersemuka. Contoh kes yang baru-baru terjadi adalah contoh kes iPhone murah yang pernah viral suatu ketika dulu. Seperti yang kita tahu, iPhone merupakan gadget yang mahal dan berjenama dan akan tetapi ia dijual dengan harga yang sangat murah. Contohnya dengan harga 300, 600 dengan harga yang senang dibeli. Dan penipuan sejenis seperti ini telah membuatkan banyak mangsa yang telah termakan tipu. Oke, itu saja daripada saya serahkan kepada Saudara Fazli. Terima kasih Saudari Jennifer. Untuk seterusnya, saya menjemput Saudara Cyril untuk membentangkan mengenai faktor-faktor
penyebab mangsa terperangkap dalam kes penipuan atas talian. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Fazli. Ya, ini adalah antara faktor-faktor penyebab mangsa terperangkap dalam kes penipuan atas talian. Ada sebanyak 6 faktor. Faktor yang pertama, mudah percaya dengan tawaran yang dapat memberikan keuntungan ringgit dalam masa yang terdekat. Faktor yang kedua, tamak dan ingin cepat kaya. Faktor ketiga, desakan hidup akibat kesempitan uang ringgit. Faktor keempat, mereka yang terlibat dalam kes penipuan atas talian biasanya terjebak sebagai mangsa prasungguh. Dan faktor yang kelima, mempunyai sifat keterbukaan yang tinggi namun mempunyai kawalan yang sangat rendah. Dan faktor yang terakhir, tahap pendedahan dan kesedaran yang rendah berkaitan urus niaga dalam talian. Oke, seterusnya saya serahkan kembali kepada Saudara Fazli. Terima kasih Saudara Cyril. Baiklah, untuk seterusnya mengenai kesan-kesan penipuan atas talian, saya sendiri akan membentangkan. Terdapat untuk perbentangan kami ini, saya ada 6 kesan-kesan lah, iaitu yang pertama, tekanan hidup yang ketara dan hilang motivasi diri yang boleh mengakibatkan hilang kewarasan ataupun bunuh diri. Kebanyakan kes bunuh diri ini berkait rapatlah dengan tekanan hidup. Bila mangsa hilang kawalan diri, mangsa memilih untuk membunuh diri agar terlepas daripada tekanan yang dialami. Kesan yang kedua adalah kesan kepada kerugian wang ringgit. Dan seperti kita tahu, wang ringgit ini merupakan simpanan lah untuk kemudian masa hadapan. Ramai mangsa yang terpaksa berputih mata apabila simpanan berpuluh ribu lesap begitu saja akibat kelalaian ataupun terlalu mengikut atau mempercayai kata-kata penipu. Yang ketiga, kesan yang ketiga iaitu adalah mangsa berisiko terlibat dalam masalah sosial dan jenayah lain seperti mencuri dan pecah amanah. Yang keempat, keruntuhan rumah tangga akibat pergaduhan antara suami isteri. Hal ini sentiasa terjadilah apabila keadaan tidak terkawal dan saling menuding jari antara isteri dan suami, dan akhirnya akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Yang kelima, mangsa berpotensi membuat pinjaman wang daripada along bagi memenuhi tuntutan pelaku penipuan atas talian. Hal ini biasanya akan menambah masalah kepada mangsa disebabkan gagal membayar wang kepada along. Akibatnya mangsa akan dihantui dan oleh tuntutan dan ugutan daripada along. Dan kesan yang keenam, yang terakhir, iaitu mangsa berpotensi untuk melakukan jenayah kekerasan yang membawa kepada kes pembunuhan. Mangsa yang tidak berpuas hati akan lebih cenderung untuk membuat balas dendam lah, lebih kurang kepada pelaku, dan sehingga hilang kawalan diri dan mengakibatkan dendam, marah, dan boleh menyebabkan mangsa melakukan kes-kes jenayah termasuk kes bunuh. Baiklah, itu bagi kesan-kesan penipuan atas talian. Dan seterusnya saya menjemput Saudara Azri untuk membentangkan mengenai langkah-langkah membenteras penipuan atas talian. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Fazli. Langkah membenteras penipuan atas talian ini dalam kami ada 7 langkah yang kami ambil. Yang pertama, jangan sekali-kali memberi maklumat kad kredit atau account bank Anda melalui telepon atau internet. Yang kedua, jangan mudah percaya apabila mendapat panggilan daripada individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan ataupun badan-badan yang tidak kita kenali lah, macam negara. Yang ketiga, pastikan serta-merta sekiranya mendapat telefon yang mencurigakan dan tidak melayani mesej atau WhatsApp daripada nombor yang tidak dikenali, terutama daripada nombor-nombor luar negara. Yang keempat, anak-anak dewasa perlu kerap berbicara mengenai taktik penipuan kewangan ini dengan ibu bapa yang sudah berusia, khususnya yang tidak tinggal bersama, supaya mereka akan lebih paham dan sadar tentang penipuan ini. Yang kelima, pihak berkuasa perlu lebih tegas dalam mengambil tindakan undang-undang terhadap pelaku dan mereka yang bersekongkol dengan penipuan ini. Yang keenam, hukuman yang dikenakan juga seharusnya lebih tegas dan mendatangkan gentar kepada orang lain yang secerita untuk menjadi penipu lah. Dan yang terakhir, yang ketujuh,
Kempen yang berterusan tentang kesedaran perlu kerap dijalankan bagi memberi pendidikan kepada orang ramai tentang cara-cara mengelakkan dan melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan atas talian, sekaligus dapat membentras jenayah ini daripada berleluasa. Sekian saja untuk langkah membentras. Saya serahkan kembali kepada Saudara Fazli. Terima kasih Saudara Azri. Dengan itu, berakhirlah pembentangan kami mengenai kertas kerja kami ini. Sebagai penutup, secara kesimpulannya, kita hendaklah mengambil sikap berhati-hati demi keselamatan diri di alam maya, di mana dia adalah satu perkara yang sangat penting yang diberi perhatian. Keselamatan di semasa berurusan secara atas talian adalah sama penting dengan keselamatan fizikal. Justru orang awam dinasihatkan agar memiliki ilmu yang berkaitan supaya tidak menjadi mangsa penipuan atas talian yang seterusnya. Dan sekian saja pembentangan daripada kami. Dan di samping itu kami juga ingin mengambil sedikit masa untuk menunjukkan contoh hasil kertas kerja, yaitu bagi kursus ini yang telah diarahkanlah oleh Dr. Saiful, yaitu kertas kerja yang telah kami pilih bertajuk kertas kerja webinar kempen kesedaran online scamming di kalangan pelajar PT. Seterusnya mungkin Saudara Azri boleh ceritakan sedikitlah mengenai kertas kerja ini ya. Oke, terima kasih Tuan Pengurusi, Cik Fazli. Kertas kerja ini lebih kepada memberi kesedaran lah kepada golongan sasaran yang kami sudah kenal pasti. Dalam kertas kerja ini kami melalui webinar lah online, dan sasaran kita ialah pelajar-pelajar Team Space IK lah. Jadi dalam kertas kerja ini kita senaraikan nama mereka juga lah. Kita sudah senaraikan. Lepas itu yang menarik di sini ialah yang kita jemput ialah daripada kalangan polis, pegawai-pegawai polis penyiasat, juga pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sabah, ya, dan yang juga daripada Ketua Unit Aduan Pelanggan Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pelanggan Negeri Sabah, dan juga kita ada jemput Ketua Unit Statistik Jabatan Perangkat Negara yang bagian di Sabah lah. Jadi mereka ini akan menerangkanlah macam mana kejadian dan statistik yang ada di Sabah yang berlaku lah. Jadi ini dalam juga kita punya kertas kerja ini kita ada memohon sikit, kita buat dia punya budget berapa, dan juga satu cara dia pun kita letak dalam ini juga. Dan oleh kerana ini adalah webinar, jadi dia punya kos pun tidaklah besar sangat, cuma dalam 1,000 ringgit sajalah. Jadi dalam sehari lah dia punya program. Jadi itu sajalah berkenaan dengan kertas kerja ini yang kami bulan 1 sediakan untuk bulan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Saudara Azri. Dengan itu saya mewakili kumpulan 1 ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan kami pada hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you.